Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya Puan Zaimah Zainal, pensyarah ekonomi anda. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada hari ini, saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberi kelancaran dan lidah yang fasih dalam menjelaskan bab 3 kepada anda semua, dan saya mendoakan anda semua para pelajar mendapat kefahaman yang sejelasnya, mudah memahami apa yang bakal dipelajari dalam bab 3 ini, insyaAllah. Okey, dalam bab 3 ini kita akan belajar dua tajuk utama, iaitu keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Kandungan. Okey, bab ini mengandungi dua tajuk yang utama, iaitu kita akan belajar tentang keanjalan permintaan. Di bawah keanjalan permintaan nanti kita akan belajar tentang keanjalan permintaan harga, iaitu simbolnya ED, keanjalan permintaan silang di mana simbolnya adalah EXY ataupun EC. EXY ni menggambarkan wujudnya dua barang lah, ya. Kenapa EC ni? EC ni adalah cross elasticity ataupun keanjalan permintaan silang. Dan yang ketiganya adalah keanjalan permintaan pendapatan. So, dalam keanjalan permintaan nanti, kita akan belajar ketiga jenis sub keanjalan permintaan ini. Okey, di mana satu lagi kita akan belajar tentang keanjalan penawaran ataupun ES. Jadi, secara umumnya, apa itu konsep keanjalan yang kita akan belajar nanti ni? Ya. So, keanjalan adalah suatu konsep yang mengukur darjah tindak balas perubahan dalam permintaan. So, bila kita kata tindak balas dalam permintaan, ya kita merujuk kepada keanjalan permintaan di sini. Okey, manakala darjah tindak balas perubahan penawaran di sini, ya, kita akan refer kepada keanjalan penawaran di sini. So, kita ulang semula, satu konsep yang mengukur darjah tindak balas perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu barang kesan daripada perubahan sesuatu pemboleh ubah tertentu. Para pelajar sekalian, sebenarnya bab 3 ini adalah rentetan atau urutan daripada bab 2. Ya, para pelajar seharusnya memahami bab 2 untuk lebih memahami bab 3 ini. Okay, cara pengajaran saya akan terangkan pada anda semua tentang konsep, ya, secara ringkas, dan seterusnya kita akan pergi kepada beberapa contoh latihan. Ya, saya harap pelajar akan dapat membuat latihan terlebih dahulu. Setelah kita membuat latihan bersama, saya akan terangkan, saya akan jelaskan lagi supaya pelajar akan memahami dengan lebih jelas. Okey. Alright. Sebelum saya pergi jauh lagi, apa kata kalau saya terangkan sikit konsep keanjalan ni, macam mana kita nak kaitkan dengan bab 2 yang telah kita pelajari, ya, dalam bab-bab yang lepas lah. Okey. Jadi, kalau anda lihat di sini, ini ada permintaan barang. Saya buat kat sini permintaan barang X ni. Ya. Ada kita belajar dalam bab 2 permintaan barang X, ya, permintaan sesuatu barang ini ditentukan atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Okey. So saya buat kat sini penentu permintaan barang X. Ini permintaan barang X, ya, ini juga permintaan barang X lah. Jadi apa penentu-penentunya? Ya, kita nampak dekat sini, penentu ini juga kita katakan sebagai pemboleh ubah. Sama saja, jangan risau, penentu, pemboleh ubah, penentu. Ya, untuk subjek ni kita katakan dia samalah, ya. Okey, yang pertama kita kata, permintaan barang X ini dia akan berubah. Kenapa dia berubah? Kerana bila berlakunya satu penentu yang penting, iaitu bila berlakunya perubahan dalam harga barang itu sendiri ataupun harga barang X. Dalam kata lain kita dah belajar bahawa bila harga barang X ini berubah,
ya, maka permintaan ataupun kuantiti diminta barang X turut berubah. Betul? Okey, itu yang kita belajar pada peringkat bab 2. Okey. Jadi bila masuk bab 3 ni, kita akan belajar lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi. Okey, kita tahu dah. Ya, okey, bila harga barang X ini berubah, saya ulang semula, maka permintaan barang X juga berubah. Bagaimana dia berubah? Begini. Okey, sekiranya harga barang X ini naik, maka kuantiti diminta barang X akan jatuh ataupun turun. Itu yang kita belajar pada bab 2. Itu saja. Kita tahu dah hukum permintaan mengatakan harga barang X dan kuantiti diminta bagi barang X tersebut berhubung secara negatif. Betul? Kita tahu dah. Jadi sebaliknya, bila harga barang X ini harga barang X ini turun, maka kuantiti diminta barang X meningkat. Okey. So kita dah gambar dah. Itu kita jelas lah. Itu situasi dia. Situasi dia, harga barang X naik, kuantiti diminta barang X turun. Okey, itu kita belajar peringkat bab 2. Tapi bila kita belajar peringkat ni dalam bab 3 ni, kita belajar lebih jauh lagi. Ya, okey. Kita nak tengok sekarang ni, kita tahu dah memang harga barang X memang naik. Kita dah tahu dah. Kesannya permintaan turun, betul? Okey. Tapi untuk bab 3 ni, kita nak tengok ni. Ya, sejauh mana kesan itu? Sejauh mana pengguna akan mengurangkan permintaan terhadap barang X? Okey, sekuat manakah kesan perubahan harga barang itu kepada tindakan pengguna? Okey, dalam kata lain, harga barang X naik, pengguna turunkan kuantiti diminta. Kuantiti diminta tu, ya, sejauh mana dia akan turun? Sebesar mana dia akan turun? Okey, alright, sekuat mana pengguna akan bertindak balas terhadap perubahan harga barang X. Itu maksud dia. So sekarang ni kita nak kaji tentang tindak balas pengguna tersebut. Sejauh mana kekuatan tindak balas tersebut? Pengguna memang bertindak balas, kita dah tahu dah. Pengguna akan turunkan kuantiti diminta, itu dah pasti. Tetapi sejauh mana dia akan menurunkan kuantiti diminta tersebut? Dalam kata lain, sekuat manakah kesan perubahan harga tersebut kepada tindakan pengguna, sama ada dia mengurangkan permintaan tersebut dalam kadar yang banyak, ya, ataupun dalam kadar yang sedikit sahaja. Itu maksud dia. Okey. Yang kedua, kita tahu dah, ya. Alright. Ada juga barang lain selain daripada dalam dunia ni, barang tetap berkait antara satu barang dengan barang yang lain. Dalam bab 3, dalam bab 2 belajar dah. Adanya wujudnya barang penggenap, wujudnya barang pengganti dan sebagainya. Ya. Jadi kita nampak dekat situ dalam bab 2, kita kata dalam bab 2, bila berlakunya perubahan harga barang lain, so permintaan barang X juga berubah. Dan kita dah belajar dah, barang lainnya dua kita belajar dulu, iaitu apa dia? Barang penggenap dan juga barang pengganti. Betul? So maksudnya kita dah belajar dah, okey, bila harga barang, apa kita kata? Bila harga barang pengganti naik, betul? Maka apa dia? Kuantiti permintaan barang X juga meningkat, betul? Jadi kita belajar dah peringkat bab 2. Tapi sekarang ni yang kita nak belajar ini, bila barang pengganti ini, harga barang lain ini naik, okey, berapa kuat kenaikan dalam permintaan bagi barang X. Itu maksud dia. Itu juga dengan pendapatan pengguna. Okey, so pendapatan pengguna juga mempengaruhi tindakan pengguna. Betul? Alright. So bila berlakunya perubahan dalam pendapatan pengguna, maka permintaan juga berubah. Itu biasa, itu rasional dia. Ya. Okey, dalam secara umumnya lah, ya, bila kita nampak, bila ini umum lah, ya, kalau pengguna ini meningkat pendapatannya, kita kata bahawa permintaan barang juga meningkat. Kita tahu dah, itu umum. Dalam kehidupan harian kita pun begitu biasanya. Tetapi sekarang ni kita nak tengok sekarang ni, ya, bagaimana kekuatan ataupun tindak balas pengguna dalam permintaan barang tersebut.
sekiranya berlaku perubahan dalam pendapatan pengguna. Jadi sebenarnya belajar dalam awak belajar peringkat bab 2, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebenarnya. Tapi untuk bab 3 ini kita hanya mengkaji 3 faktor saja, iaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain dan pendapatan pengguna. Jadi apa itu keanjalan ni? Kita nak melihat kepada respon pengguna. Sejauh mana tindak balas atau respon pengguna ke atas permintaan barang, kesan daripada perubahan pemboleh ubah tertentu. Okey, jadi untuk memudahkan awak faham konsep ni, kamu kena meletakkan diri kamu sebagai seorang pengguna. Bila kamu meletakkan diri awak sebagai seorang pengguna, jadi konsep ini akan lebih mudah kamu faham. Okey, seterusnya kita lihat kepada keanjalan penawaran. Ini adalah keanjalan penawaran. Jadi kita belajar dalam bab 2 hari tu, tempoh hari, bahawa banyak faktor yang mempengaruhi penawaran sebenarnya. Tapi untuk bab 3 ini kita hanya belajar satu penentu penawaran saja, iaitu harga barang itu sendiri. So apa yang kita nak belajar ni? Kita nak tengok sekarang ni. Alright, kita dah belajar bahawa pengeluar ini memang sangat terpengaruh oleh harga barang yang dikeluarkannya. Kita dah belajar dah. Bila harga barang naik, pengeluar akan menambahkan penawaran. Kenapa Betul lah. Serasionalnya bila harga barang naik, pengeluar tambahkan pengeluaran. Kenapa? Mudah saja. Kerana dengan menambahkan pengeluaran, firma akan menambahkan jumlah hasil, seterusnya akan menambahkan keuntungan. Okey, right. Tetapi sekarang ni yang kita nak belajar sekarang ni, betul. Harga naik, penawaran naik. Tetapi sejauh mana naiknya penawaran tersebut akibat daripada perubahan dalam harga barang. Contoh, harga barang naik. Betul pengeluar akan menambahkan penawarannya. Tetapi sejauh mana pengeluar akan meningkatkan penawarannya, kesan daripada kenaikan harga barang tersebut. Sejauh mana pengeluar bertindak balas, sejauh mana pengeluar respon terhadap kenaikan harga barang tersebut. Jadi belajar sebenarnya, apa yang kita akan belajar ni dalam konsep keanjalan ini, kita mengukur darjah tindak balas. Sebenar-benarnya kita mengukur tindak balas pengguna. Okey, alright, dan juga tindak balas pengeluar terhadap perubahan dalam pemboleh ubah tertentu. Kita dah tahu dah bab 2. Pengguna akan bertindak balas kepada perubahan harga barang. Itu dah semestinya. Harga barang jatuh, pengguna akan meningkatkan permintaannya. Tetapi sejauh manakah berlaku dalam peningkatan permintaan tersebut? Itu namanya keanjalan permintaan. Itu juga dengan keanjalan penawaran. Right. Jadi apa yang saya paparkan di sini merupakan overall, ini merupakan overview, ini adalah merupakan rumusan daripada apa yang kita akan belajar seterusnya keseluruhan dalam bab 3. Biasanya kalau kamu belajar dalam di mana-mana bab pun, kamu akan belajar habis dulu ke semua, barulah pensyarah akan memberikan rumusan tentang apa yang kita pelajari dalam bab tersebut. Why not? Kali ini kita belajar secara reverse. Saya terangkan dulu rumusannya, apa yang kita akan belajar, keseluruhan gambaran apa yang kita belajar, supaya apa? Supaya kamu nampak, ini yang kita akan belajar, inilah yang kita akan tengok prosesnya, supaya nanti saya jelaskan kat sini, kamu dah dapat pengetahuan yang ringkas, kamu dah dapat overview, supaya nanti seterusnya kamu akan lebih mudah memahami. Kita tengok dalam dalam jadual yang diberi. Ada jenis. Kita tahu bahawa keanjalan ini ada 2 jenis, iaitu keanjalan permintaan dan juga keanjalan penawaran.
Okay, so keanjalan permintaan ni ada 3 jenis lagi, iaitu ED, EXY, EY. Okay, yang di sini yang kedua ni apa dia? Ini merupakan pemboleh ubah yang berubah lah. Okay, right. So ini pemboleh ubah, ya. Apabila pemboleh ubah ini berubah, maka ianya akan memberi kesan kepada kuantiti permintaan ataupun penawaran. Okay. Okey, jadi seterusnya kita lihat, kita akan kira, kita akan hitung pula, kita akan mendapatkan nilai keanjalan permintaan ataupun penawaran di sini. Seterusnya kita akan tentukan, okey, apakah tujuan bagi kita mencari nilai setiap nilai tersebut. Dalam kata lain, apa tujuan untuk kita mengetahui nilai ini? Apa tujuan untuk kita belajar tentang keanjalan permintaan? Apa tujuan untuk kita belajar tentang keanjalan permintaan silang dan seterusnya? Okey, ini tujuan-tujuan dia. Okey, right? Dan seterusnya sekarang ni, ya, contoh ya, okey, kita akan mengetahui pula, ya, tentang darjah keanjalan. Dan seterusnya nilai yang akan kita hitung di sini ada kaitannya dengan darjah, ada kaitannya dengan hubungan, ada kaitannya dengan jenis barang. Ya, kita akan melihat satu persatu lah. Okey, kita bermula. Okey, yang pertama, keanjalan permintaan harga. Okey, bila kita tangkap permintaan harga, okey, kenapa kita kata keanjalan permintaan harga? Apa yang berubah dulu? Okey, apa pemboleh ubah yang berubah? Pemboleh ubah yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Apa? Ya, harga barang itu sendiri. Apabila berlaku perubahan harga barang itu sendiri, apa kesannya? Ini di sini kesannya. Ya, apabila harga barang itu berubah, maka apa kesannya? Okey, kuantiti diminta barang tersebut turut berubah. Nampak tak? Ya, okey, ini kesannya. Jadi sekarang ni, bila kita masuk, bila ditanya, okey, apakah itu keanjalan permintaan harga? Jadi mudah saja. Okey, keanjalan permintaan harga mengukur tindak balas apa dia? Ya, perubahan dalam kuantiti diminta sesuatu barang, kesan daripada perubahan harga barang tersebut. Okey, jadi kita nak tengok sekarang ni, ya, bila harga barang itu berubah, sejauh manakah kesannya kepada kuantiti, kepada perubahan kuantiti diminta barang tersebut. Okey, seterusnya nanti kita akan diminta menghitung nilai ED. Kalau kita lihat kat sini, jawapan yang kita akan peroleh nanti jawapannya dalam bentuk negatif. Kenapa negatif? Okay, awak dah belajar dah dalam bab 2 hukum permintaan. Apa dinyatakan oleh hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan apa dia? Okey, hubungan antara apa dia? Harga barang itu sendiri dan juga apa dia? Kuantiti diminta barang tersebut, betul? Ia mengatakan bahawa apabila harga barang itu naik, maka kuantiti diminta bagi barang tersebut berkurang. Di sebaliknya, bila harga barang itu turun, maka kuantiti diminta barang tersebut bertambah, betul? Jadi jelas menunjukkan bahawa hubungan antara harga barang itu dengan kuantiti diminta barang tersebut berhubung secara negatif. Sebab itulah jawapan di sini ya adalah negatif. Okey, jadi seterusnya tujuan. Apa tujuan kita menghitung? Apa tujuan kita belajar tentang keanjalan permintaan harga? Tujuannya untuk menentukan darjah keanjalan permintaan sesuatu barang. Itu saja. Ya, kita nak menentukan darjah permintaan sesuatu barang. Di mana darjah keanjalan permintaan ni ada berapa ni? Ada 5. Apa dia? Anjal, tak anjal, anjal 1, anjal sempurna dan tak anjal sempurna. Ya.
Jadi bagi untuk kita mengetahui nanti sama ada permintaan barang tersebut anjal, tak anjal, anjal satu, anjal sempurna dan sebagainya, di sini kita akan melihat kepada nilai yang kita akan peroleh nanti setelah kita menghitung. Okey, alright, ini dia. Okey, yang kedua kita pergi kepada keanjalan permintaan silang. Okay, tadi dah saya cakap bahawa EXY dia menunjukkan kewujudan dua barang yang saling berkait lah, ataupun di sebaliknya. Okey, jadi apa yang berlaku pada masa ni? Apa boleh ubah yang berubah? Boleh ubah yang berubah adalah berlaku perubahan harga barang lain. Kita dah tahu dah bahawa dalam dunia ini barang-barang saling berkait yang telah saya terangkan tadi. Ada barang penggenap, ada barang pengganti dan sebagainya. Maksudnya, bila berlakunya perubahan harga barang lain, dia juga turut mengubah tindakan pengguna ke atas permintaan sesuatu barang. Okey? Jadi, ulang semula, apa yang berubah? Berubah adalah harga barang lain. Bila berlakunya perubahan harga barang lain, pengguna turut bertindak balas. Cara macam mana? Dengan cara sama ada dia menambah atau mengurangkan permintaan sesuatu barang. Okey, mana datangnya konsep keanjalan? Di sinilah kita nak mengukur sejauh mana pengguna bertindak balas, sejauh mana pengguna mengurang atau menambahkan permintaan sesuatu barang kesan daripada perubahan harga barang yang lain. Okey, jadi kita lihat dekat sini, kita juga seperti sebelumnya, kita akan diminta juga menghitung nilai keanjalan permintaan silang, di mana nanti kamu akan berkemungkinan yang memperolehi nilainya dalam 3 bentuk, iaitu sama ada positif, sama ada nilainya negatif ataupun sifar. Okey, jadi maksudnya nanti kalau kamu dapat sifar, jangan takut, sebab ianya tidak mustahil, betul lah. Okey, jadi setelah kita mendapat nilai ni tadi, kita hitung, kita dapat nilai sama ada positif, negatif ataupun sifar. Ini kita perlu tahu untuk apa sebenarnya, apa tujuannya. Untuk menentukan hubungan antara dua barang. Okey, saya ulang semula tadi. Nampak EXY kat sini? X dan Y menunjukkan apa dia? Kewujudan dua barang yang berbeza. Jadi sekiranya nampak kat situ jawapan di situ apa dia? Negatif, positif dan sifar. Nilai ini menunjukkan hubungan yang berbeza. Okey, nampak hubungan tu? Hubungan. Jadi kita nampak dekat sini, sekiranya nilai EXY yang kita akan dapat nanti adalah positif, kita tahulah bahawa hubungan di antara dua barang tersebut merupakan barang apa? Barang pengganti. Negatif, positif. Kita dah belajar dalam peringkat bab kedua. Dalam bab 2 kita tahu dah. Alright. Kita dah belajar bahawa apa dia? Bila berlakunya kenaikan dalam harga barang pengganti, maka apa dia? Kuantiti diminta sesuatu barang juga akan bertambah. Betul? Jadi dia positif kat situ. Okey, yang kedua, barang penggenap. Bila mana berlakunya barang penggenap ni? Bila kita kira, kita hitung, kita dapat EXY yang negatif. So confirm lah hubungan antara kedua jenis barang tersebut, kedua barang tersebut merupakan barang penggenap. Sekiranya nanti lepas kamu hitung, kamu dapat nilai EXY kosong, kita kata bahawa hubungan antara dua barang tersebut tidak berkait. Okey, teruskan lagi yang ketiga, keandalan permintaan pendapatan. Okey, so bila kita lihat kat sini, apa kata kunci dia? Pendapatan kat sini. So apa yang berubah? Apa boleh ubah yang berubah? Yang berubah adalah pendapatan pengguna. Betul? So kita dah tahu dah secara rasionalnya bila pendapatan berubah, permintaan sesuatu barang juga turut berubah. Itu biasa. Okey. Jadi kita nampak dekat situ, bila pendapatan berubah, permintaan suatu barang juga berubah. Memang berubah. Tapi bukan setakat itu kita baca sejauh mana berlaku perubahan permintaan tersebut.
Ya, sejauh mana pengguna akan respon kepada perubahan dalam pendapatan dengan mengubahkan permintaan mereka. Jadi keanjalan ini mengukur ya bagaimana tidak balas pengguna dalam perubahan permintaan sesuatu barang. Nampak di sini apabila berlakunya perubahan dalam pendapatan mereka. Okey, jawapan boleh dalam tiga bentuk lah ya, sama ada positif, negatif dan kosong. Perlu kita tahu ni. Kenapa perlu kita tahu? Ni tujuan dia. Sebab untuk menentukan jenis barang lah. Ya. Okey, so jenis barang ni kita nampak dekat sini, penentuan jenis barang juga berdasarkan pada nilai. Okey, ada 4 jenis barang dekat sini. Saya kuningkan 2 ni. Kenapa saya kuningkan 2 ni? Kerana kedua-dua ini kita akan dapat nilai dia positif. Ya, tetapi ada beza sikit kat situ, ya. Alright, sekiranya nilai EY positif tetapi okey, nilai EY-nya besar daripada 0, kecil daripada 1. Contoh. Apa contoh dia? Contoh 0.5, 0.6, 0.68 ya. Jadi ini jatuh dalam range yang di sini. Ya. Jadi kalau dia positif ya, tetapi dia jatuh dalam julat yang di sini, maka kita katakan bahawa jenis barang tersebut merupakan barang normal. Okey, seterusnya kuning nombor 2 ni. Okey, kita lihat kat sini. Okey, nilai keanjalan permintaan pendapatan juga positif. Ya, positif ni. Tetapi nilainya besar daripada 1. 1.2, 2, 3 dan seterusnya. Dia besar tu. Bila besar, ya, jenis barang tersebut merupakan barang mewah. Okey. So kita nampak dekat sini, okey, barang normal dan barang mewah, nilai EY nanti adalah positif. Ya. Cuma yang kamu perlu tahu, sekiranya besar daripada 1, dia merupakan barang mewah. If less than 1, dia merupakan barang normal. Mudah saja. Okey, seterusnya yang ketiga, barang bawahan. Ya, barang bawahan pemudah saja. Kita nampak kat sini, okey, sini nilai EY ni negatif. Bila nilai EY negatif, kita pasti bahawa barang tersebut merupakan barang bawahan. Dan akhir sekali, sekiranya nilai EY kosong, kita tahu bahawa barang tersebut jenisnya adalah barang mesti. Okey, dah ya. Kita pergi kepada keadaan penawaran pula. Okey, bila kita belajar keadaan penawaran nanti, apa pembeli ubah yang berubah? Apa dia? Harga barang itu sendiri. Okey. Jadi bila harga barang itu berubah, tadi saya dah terangkan bahawa ya, pengeluar akan terkesan. Ya, pengeluar akan mengubah juga penawaran dia. Ya, dalam kata lain, kalau harga barang itu naik, pengeluar juga akan turut menambahkan penawarannya. Okey, teori tu. Ya. Alright. Tetapi macam mana pun, apa yang kita belajar bab 3 ni, sejauh mana pengeluar akan menambahkan kuantiti ditawar. Sejauh mana dia respon di sini. Ya, kesan daripada perubahan di sini. Itu maksudnya keanjalan. Ya, sejauh mana dia respon ataupun sejauh manakah dia bertindak balas. Okey. Jadi jawapannya, setelah kita hitung nanti, jawapannya akan kita perolehi positif. Kenapa positif kat sini? Kerana dalam bab 2 mudah belajar dah bahawa hubungan harga barang itu sendiri dengan kuantiti ditawar berhubung secara positif. Betul? So, jawapan di sini pastinya positif. Apa tujuannya? Okey, tujuan kita menghitung ni, kita dapat nilai dia untuk menentukan darjah keanjalan penawaran sesuatu barang. Okey, darjah keanjalan penawaran juga ada 5 di sini, iaitu anjal, tak anjal, anjal 1, anjal sempurna, tak anjal sempurna. Dan darjah-darjah ini ditentukan oleh nilai keanjalan penawaran yang akan kita perolehi nanti. Jadi kesimpulannya,
Apa yang kita akan belajar ni? Kita akan belajar tentang darjah tindak balas. Kat mana tindak balas tu? Di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Ini dia. Di sini. Kita akan melihat sejauh mana berlakunya perubahan dalam kuantiti diminta barang, kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Kita akan melihat sejauh mana perubahan dalam dalam permintaan sesuatu barang, kesan daripada perubahan harga barang lain. Kita akan lihat kat sini sejauh mana pengguna bertindak balas terhadap ataupun pengguna mengubah permintaan sesuatu barang, kesan daripada perubahan pendapatannya. Kita akan lihat kat sini juga sejauh mana pengeluar akan bertindak balas dalam mengubah kuantiti tawarnya, kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Itu maksud dia. Mudah saja sebenarnya. So secara umumnya kita sedang mengkaji, kita nak melihat how far, how strong is the response pengguna dan pengeluar terhadap perubahan dalam sesuatu yang boleh ubah tertentu apabila ianya berubah. Okey, sekarang kita akan masuk kepada keanjuran permintaan. Okey. So, saya ulang semula. Seperti yang tadi, keanjuran permintaan ada 3 jenis, iaitu keanjuran permintaan harga. Alright, apa yang berubah kat sini belajar? Harga barang itu sendirilah yang berubah, betul? Okey, keanjuran permintaan silang, apa yang berubah? Harga barang lain yang berubah. Dan keanjuran pendapatan, apa yang berubah? Di sini, semestinya pendapatan pengguna yang berubah. So, pada kat sini mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta bagi suatu barang akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri, perubahan harga barang lain dan perubahan dalam pendapatan. Okey. Di sini kita pergi kepada satu persatu Kita fokus satu persatu. Kita mulakan dengan keanjuran permintaan harga. Saya ulang semula, apa itu keanjuran permintaan harga? Mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang, kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri dengan andaian ceteris paribus. Okey, jadi keanjuran permintaan harga ni ada terbagi dua lagi, iaitu pertama keanjuran lengkuk dan yang kedua keanjuran titik. Apa beza lengkuk dengan titik? Kalau lengkuk mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang apabila berlaku perubahan harga yang besar. Dia besar. Kita nampak berlakunya perubahan harga yang besar. Harga meningkat daripada 10 kepada 12 contohnya. Kita nampak meningkat RM2 di situ. Perubahan harga yang besar. Kesan daripada perubahan harga yang besar tersebut, dia juga akan merubah kuantiti diminta. Kita nampak jelas. Kita nampak jelas perubahan harga memberi kesan kepada perubahan dalam kuantiti diminta. So, sehingga menampakkan kewujudan dua titik di atas skala permintaan yang sama. Itu maksudnya perubahan harga yang besar. Kita nampak harga meningkat ni RM5 ke RM10. Nampak tu jelas. Okey. Alright. Jadi yang keduanya keanjuran permintaan apa? Yang titik. Mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang apabila berlaku perubahan harga yang sangat kecil ke atas barang tersebut sehingga tidak menampakkan kewujudan dua titik di atas skala permintaan yang sama. So, apa yang berlaku sebenarnya? Harga berubah. Harga berubah. Tetapi disebabkan perubahan harga yang terlalu kecil sehingga seolah-olahnya harga tersebut kita nampak macam tak berubah. Harga berubah. Tetapi disebabkan perubahan tersebut kecil sangat-sangat. Jadi sehingga seolah-olahnya tiada berlaku perubahan dalam harga barang. Itu maksudnya keanjuran titik lah. So kita ulang semula, apa beza kat situ? Bezanya jatuh kepada perubahan harga.
Satu, perubahan harga yang besar yang kita nampak nanti. Ya, kita akan nampak sehingga titik yang berada di atas keluk permintaan, dia akan bergerak, berlakunya movement of the point. Ya, di sepanjang keluk. Manakala kat yang titik nanti harga berubah. Ya, tetapi disebabkan perubahan harga yang terlalu kecil sehingga seolah-olahnya tidak berlaku perubahan harga dan tidak berlakunya pergerakan titik ya di atas keluk permintaan. Okey, kita mulakan dengan keadaan lengkuk. Okey, ini merupakan rumus bagi keadaan lengkuk. Ada dua dekat situ. Okey, kita boleh perolehi nilai nanti dengan dua kaedah. 1% perubahan kuantiti dibahagikan dengan peratus perubahan Q harga, ataupun kita kata perubahan kuantiti kita bahagikan dengan perubahan P kali dengan P kosong. Kosong ni merujuk kepada asal lah, ya, overkan dengan ya kuantiti yang asal. Okey, ini sekadar rumus saja, saya ulang semula. Jadi kosong ini merujuk kepada asal ya. Kosong ini merujuk kepada asal ya. Okey, macam mana mendapatkan perubahan Q ni? Macam mana dapatkan perubahan P ni? Macam mana cara dia? Ya, nak dapatkan perubahan Q ni macam mana cara dia? Ya, kita akan macam mana? Kuantiti yang baru tolakkan dengan kuantiti yang asal. Begitu juga dengan macam nak dapatkan perubahan P ni. Macam tu juga ya, P yang baru ataupun harga yang baru tolakkan dengan harga yang asal, kita akan dapat perubahan dalam P dah ya. Okey, di sini saya tunjukkan juga macam mana kita mendapatkan peratus perubahan Q dekat atas ni, dan di sini adalah cara untuk mendapatkan peratus perubahan P di atas ini. Ini sekadar pembuktian rumus. Okey, ni contoh pertama. Saya minta pelajar cuba buat. Apabila harga rambutan naik daripada RM2 kepada RM3, kuantiti diminta rambutan berkurang daripada 8 ke 6 kilogram. Hitung keanjalan permintaan harga. Sila buat. Okay, sila jujur dengan diri anda. Okey, kalau pelajar nampak dekat sini, okey, apabila harga rambutan naik kepada 2 ke RM3. Nampak tak? 2 ke RM3. Ini merupakan perubahan harga yang besar ni, RM1 besar ni. 2 kepada 3. 2 kepada 3. Ya, so kita nak tulis rajah dia. Okey, ini merupakan harga yang asal. Nampak sini harga yang asal. Ini merupakan harga yang baru. Ini harga yang baru ni. Betul? So, pada harga asal RM2, kuantiti diminta rambutan adalah sebanyak 8 kg. Betul? Okey. Sekarang apa yang berlaku? Oh, telah berlaku kenaikan harga rambutan daripada RM2 naik kepada RM3. Okey, so jadi apa yang berlaku? Ya, pengguna mengurangkan kuantiti diminta rambutan 8 kg ke 6 kg. Jadi sekarang ni kita nak tahu ni. Ya, kita nak tahu. Ya, okey, berlakunya kenaikan harga ni RM2 ke RM3 ni. Ya, apa tindakan pengguna? Oh, confirm pengguna nampak kat sini, ini tindakan pengguna ni. Oh, dia menurunkan terus, betul? Ya, dia terus menurunkan 8 kg ke 6 kg. So sekarang ni kita nak tahu, ya. Okey, adakah pengguna ini ya bertindak balas? Dia sangat bertindak balas, ya, ataupun dia kurang bertindak balas terhadap kenaikan harga barang tersebut. Itu maksudnya keanjalan. Okey, jadi pelajar, ini cara dia. Mulakan dengan rumus, tunjukkan pengiraan kamu dan jawapan. Okey, setelah ada jawapan, sila tuliskan maknanya dan silakan tentukan juga ya, ataupun tafsirkan jawapan tersebut dan seterusnya. Ya, nyatakan darjah keanjalan permintaan.
Okey, ini jawapannya. Dapat ke semua? Mudah saja. Anda boleh dapat nanti belajar lagi dengan pencerahan dan tutorial. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dia negatif 0.5 di sini. Betul? Negatif 0.5. Okey, saya dah beritahu sebelum ni, ya, bagi keanjalan permintaan harga, ya, jawapan dia dalam negatif. Okey, kenapa negatif di sini? Tanda negatif menunjukkan hubungan negatif antara antara, ya, harga dengan kuantiti diminta, ya. Okey, sudah. Bila kita dah dapat jawapan tersebut, kita kena interpretkan, kita kena interpretasikan jawapan ni, kita kena tafsirkan jawapan ni. Tak boleh biarkan macam tu saja, ya, sebab jawapan kalau tidak ditafsirkan, without interpretation is meaningless, ya. Jadi nilai ini kita kena tafsirkan. Okey, macam mana nak tafsirkan? Kita kata bahawa kenaikan harga rambutan 1%, ya, harganya tadi naik 1%, menyebabkan kejatuhan kuantiti diminta rambutan apa dia? Ya, berkurang, ya, sebanyak 0.5%. Ulang semula, kenaikan harga rambutan 1% menyebabkan kejatuhan kuantiti diminta rambutan sebanyak 0.5%. Okey, boleh? Ya, jadi bila anda masukkan di sini, ya, kita buanglah tanda negatif tu, ya, jangan kamu kekalkan negatif. Okey, letakkan di sini 0.5%, ya. Okey, jadi darjah keanjalan nak tentukan. Okey, macam mana darjah keanjalan? Kita pulang balik tadi pada rajah kita yang tulisan ni, di sini atas tadi yang saya telah tunjuk dia. Okey, 0.5. Di mana 0.5 ni? Oh, di sini. Betul? 0.5. Sorry, di sini. Ya, nilai dekat sini ni. Ya, ID besar pada 0 kecil pada 1 kan, iaitu 0.5. Betul? Jadi jelaslah bahawa kita kata, ya, okey, permintaan rambutan, ya, apabila harganya naik RM3, RM2 ke RM3 ni, okey, permintaannya adalah tidak anjal. Ya, kenapa tak anjal tadi? Kerana nilai ID besar daripada 0 kecil daripada 1. Okey, so kita faham kat sini maksud sekarang ni, ya, apabila ni, ya, harga naik ni, ya, P0 RM2 kepada RM3, ya, permintaan rambutan adalah tidak anjal. Ya, kenapa tak anjal ni? Ya, kerana okey, rambutan ni naik ni sebanyak 1%. Betul? Naik, tetap naik. Tetapi kuantiti diminta rambutan hanya turun sebanyak 0.5%. Dalam kata lain, kalau kita nampak dekat situ, pengguna respon, memang pengguna respon. Ya, harga rambutan naik, pengguna respon turunkan kuantiti diminta rambutan. Tapi, ya, respon tersebut tidak begitu kuatlah. Ya, dalam kata lain, ya, permintaan ataupun kita kata keanjalan permintaannya tidak anjal. Ya. Okey, itu adalah contoh nombor 1. Kita pergi contoh ke nombor 2, kita cuba pelajar semua buat. Contoh nombor 2. Kita cuba selesaikan dengan guru anda. Okey, saya dah buat kat sini. Ya, saya dah buat kat sini, saya dah tunjukkan di sini. Saya minta anda tuliskan kat sini mengikut langkah yang saya tunjukkan tadi, ya. Nah, ini dia. Ini jawapan dia.
Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis keanjalan titik. Jadi kita lihat kepada definisinya, mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang bila berlaku perubahan harga yang sangat kecil ke atas barang tersebut sehingga tidak menampakkan kewujudan dua titik di atas keluk permintaan yang sama. Atau kita kata mengukur nilai keanjalan permintaan harga akibat daripada perubahan harga yang terlalu kecil. Perubahan yang sangat kecil ini dipandang sebagai satu titik di atas satu keluk permintaan. Ini rumus dia bagi keanjalan titik, iaitu perubahan kuantiti kita bahagi dengan perubahan harga. Saya ulang semula untuk mencari perubahan kuantiti dia macam mana. Ya, kuantiti yang baru tolakkan kuantiti yang asal, yang bawah ni harga yang baru tolakkan dengan harga yang asal. Okay, kita kali dengan P over Q. P ni maksud dia harga pada ketika itu, ya, dan Q ni apa? Lah, kuantiti pada ketika itu, ya. Okey, kita lihat kat sini. Ya, ini merupakan gambaran kepada keanjalan titik. Ya, alright. Ini keluk permintaan. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, di sepanjang titik ini A, B, C, D, E, di sepanjang keluk permintaan ini terdapatnya, ya, mungkin beratus titik di sini, ya. Okey, dan di sepanjang titik-titik ini, di sepanjang keluk ini, ya, titik-titik yang terdapatnya di atas keluk ini mempunyai darjah keanjalan yang tak sama, yang berbeza sebenarnya. Okey, jadi kita boleh bahagikan ini kepada 5, ya, iaitu anjal, tak anjal, anjal sempurna, tak anjal sempurna, dan anjal satu. Kita lihat kat sini A, ya, kita akan hitung nanti A pada A tersebut, ya, nilai ED ni adalah infinity di sini, nampak di sini, ya, infinity dekat sini. Atau kita kata pada titik ini, titik A ini, ya, ini merupakan apa dia? Keanjalan apa? Anjal sempurna di sini. Okey. Alright. Antara A dengan B dekat sini, ya, nilainya apa ni? Ya, nilainya besar daripada 1 ni. Ya, nilainya besar daripada 1 ni. Ya. Alright. So, bila besar daripada 1, ya, di sepanjang titik-titik di antara titik A dan titik C tersebut, di sini sampai kat sini ni, ya, right, permintaan adalah anjal di sini A hingga C kat sini. Okey, ya, maksudnya kita tahulah titik B ni, ya, pada titik B ni permintaan adalah anjal lah ni. Okey, kita pergi pada titik C. Nampak titik C ni, nilai ED adalah 1 titik C ni. So, pada titik C ini permintaan adalah anjal 1 di sini. Okey. Alright, di antara titik C dengan titik D kat sini, ya. Alright. So, nilai keanjalannya adalah macam mana tu? Ya, adalah kecil daripada 1 tapi besar daripada kosong kat sini. Betul? Alright. Jadi dia besar daripada 1 tapi kecil daripada 1 tapi besar daripada kosong. Jadi di sini sepanjang C dengan D ni, C dengan E ni, ya, permintaan adalah tidak anjal. Okey, bila sampai ke titik E, nampak dekat sini, ya, nilai ED ni adalah kosong. Kita katakan di sini, ya, permintaan adalah tidak anjal sempurna. Okey, contoh 3, cuma kami buat kat sini. Saya bagi latihan, cuba buat. Isikan tempat kosong di sini. Okey, ini contoh jawapan, ya. Contoh jawapan bagi contoh 3 di sini. Ya,
mana E, A ni. Okay. B ni. Dan seterusnya. Buat di sini juga. Jawapan contoh 4. Okey, jadi maknanya ada berbeza sikit pelajar ya. Kita tak kata di sini harga naik 1%. Ya, apa yang kita kata dekat sini untuk kajian titik pada harga RM2 ya, permintaan terhadap barang X adalah tidak anjal, itu saja. Jadi perbezaan ya, terdapat perbezaan tafsiran ya, antara ya, keanjalan titik dengan lengkuk ya. Cuba lagi di sini. Jawapannya boleh jawab, saya yakin kamu boleh jawab, mudah saja. Okey, darjah keanjalan. Menentukan darjah keanjalan berdasarkan kepada 5 bentuk, iaitu lengkuk dan juga titik. Okey, 5 bentuk keluk permintaan bagi lengkuk. Pertama, anjal. Ya, bagi permintaan anjal, keluk permintaannya landai. Nampak kat sini bentuk keluk dia landai. Okey, ada 3 ciri. Mudah saja. Ciri yang pertama kita nampak sini, peratus perubahan kuantiti besar daripada peratus perubahan harga. Di sini kita nampak kat sini ya, harga meningkat 1%, kuantiti berkurang sebanyak 5%. Apa maksud dia? Maksudnya pengguna sangat bertindak balas kepada perubahan harga barang ni. Betul? Harga barang hanya berubah 1% saja, manakala pengguna bertindak balas ya, menurunkan kuantiti diminta sebanyak 5%. Dalam kata lain, permintaan barang adalah anjal. Dalam kata lain, pengguna sangat bertindak balas apabila berlakunya kenaikan dalam harga barang. Dan nilainya berapa? Nampak kat sini. Okey, nilai ID besar daripada 1, kecil daripada infinity, dan keluk berbentuk dan anjal. Okey, yang kedua tak anjal. Kalau tak anjal kat situ. Okey, aplikasi ciri dia yang pertama. peratus perubahan dalam kuantiti kecil daripada peratus perubahan harga. Nampak ya? Okey, harga meningkat di sini 1% ni. Okey, pengguna dia respon. Pengguna menurunkan kuantiti dia diminta, betul? Tetapi ya, dia menurunkan kuantiti diminta tersebut dengan kadar yang kurang daripada kenaikan dalam harga barang. Okey, so pengurangan dalam kuantiti diminta hanyalah 0.5% sahaja berbanding dengan kenaikan harga barang 1%. Ya, pengguna respon, tetap respon, tetapi responnya ya, berkurang. Ya, tak kuatlah maksudnya, tidak balas yang tidak kuat. Okey, dalam kata lain, permintaan tidak anjal. Okey, keluk didinya lebih curang. Teruskan lagi, anjal 1 ya, di mana peratus perubahan dalam harga pada kat sini ya, 1%. Dia sama juga dengan peratus perubahan dalam peratus perubahan dalam kuantiti 1%, sama juga dengan peratus perubahan dalam harga, juga 1%. Jadi ID-nya adalah 1, nilai keanjalan permintaan adalah 1, dan keluk berbentuk hyperbola. Okey, anjal sempurna. Nampak anjal sempurna dekat sini ya, anjal sempurna. Apa maksud dia? Ya, nilai keanjalan adalah infinity ya. Apa maksud dia? Perubahan peratus harga barang tersebut adalah sifar ya, dan peratus perubahan kuantiti diminta infinity, tidak terhingga. Okey,
Harga turun menyebabkan kuantiti diminta bertambah dengan tak terhingga ni. Kalau berlakunya kejatuhan harga, ya, maka kuantiti akan bertambah dengan tak terhingga. Ya, tetapi kalau harga naik, maka kuantiti akan berkurang ke tingkat sifar. Oleh itu, barang tersebut hanya diminta pada suatu tingkat harga sahaja dan keluk permintaan lurus mendatar selari dengan paksi kuantiti. Dan nombor 5 akhirnya adalah tak anjal sempurna ni ya. Nampak dekat situ nilai idenya sifar. Peratus perubahan kuantiti diminta adalah sifar ni. Dia tak balik ni sifar walaupun harga barang berubah. Maksudnya perubahan harga tidak menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta dan keluk permintaan lurus menegak selari dengan paksi harga. Okey, di sini adalah 5 darjah keanjalan bagi keanjalan titik. Kita akan lihat di sepanjang titik keluk permintaan ini di sini antara P1 Y dengan D ni, di sepanjang ini mempunyai banyak titik. Ya, jadi kita bahagikan kepada 5 darjah keanjalan. Pertama pada titik tengah di sini Y ini, ya, pada titik tengah di sini nilai ID ni adalah 1. Kita kata permintaan adalah anjal pada titik Y ini. Okey, yang kedua pada titik antara P1Y di sini. Okey, nilai keanjalannya adalah 1. Lebih daripada 1. Ya, yang kita katakan sebagai permintaan anjal. Yang ketiga di antara titik Y dan Q1 di sini, di antara sini. Dan kita nampak di sini nilai keanjalannya adalah besar daripada kosong lah dan kecil daripada 1, di mana di sepanjang ya titik-titik yang berada di antara Y dan Q1 ini darjah permintaannya adalah tak anjal. Yang keempat pada P1 ya, di sini nilai ID-nya adalah infinity, di mana permintaan adalah anjal sempurna. Dan yang kelima di titik sini pada Q1 ya, nilai ID adalah kosong, yang dikatakan pada titik ini permintaan adalah tak anjal sempurna. Kesimpulannya ya, nilai ID ada berbeza di sepanjang keluk permintaan yang sama. Pada tingkat harga yang lebih tinggi, nilai ID adalah lebih besar berbanding dengan nilai ID pada harga yang lebih rendah. Lihat dekat sini nampak ya, harga yang tinggi nilai ID dia pun besar lah, betul ya. Bila harga rendah, nilai ID juga rendah. Okey, yang di sini saya minta kamu isikan, buat kesimpulan sendiri, tulis sendiri ya, rumuskan sendiri apa yang kita dah belajar tadi. Ini jawapan saya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penentu keanjalan permintaan harga. Di situ ada 5 jenis, 5 penentu keanjalan permintaan harga. Baik, sekarang ni kita masuk kepada penentu keanjalan permintaan harga. Ada 5 di situ. Okey, yang pertamanya kewujudan barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti, semakin anjal permintaan sesuatu barang. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, maka permintaan ataupun kita kata permintaan barang tersebut adalah anjal. Ini menunjukkan jika harga barang pengganti bagi suatu barang berlaku penurunan, kuantiti permintaan suatu barang tersebut akan berkurang dengan banyak. Kenapa? Kerana barang tersebut boleh digantikan dengan barang lain, iaitu barang pengganti yang secara relatifnya lebih murah. Okey, faktor yang kedua, peratus perbelanjaan daripada pendapatan yang dibelanjakan ke atas barang tersebut. Semakin tinggi peratus daripada pendapatan yang dibelanjakan ke atas suatu barang, maka permintaan semakin anjal.
Sebaliknya, semakin rendah peratus daripada pendapatan yang dibelanjakan ke atas suatu barang tersebut, maka permintaan semakin tidak anjal. Besarnya bahagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang akan mempengaruhi keanjalan permintaan ke atas barang tersebut. Okey, kita pergi pada faktor yang ketiga. Kepentingan suatu barang semakin penting barang itu, maka permintaan barang tersebut semakin tak anjal. Jika barang tersebut merupakan barang keperluan kepada pengguna, contoh makanan asas seperti minyak masak, garam, permintaan bagi barang-barang ini adalah tidak anjal terhadap perubahan harga. Ini kerana jika berlakunya peningkatan, jika harga barang keperluan meningkat, berlakunya kenaikan harga minyak, harga garam, pengguna tidak akan mengurangkan kuantiti barang tersebut dalam jumlah atau dalam kadar yang besar. Kenapa? Kerana barang tersebut adalah penting kepada pengguna. Okey, faktor yang keempat, kesetiaan kepada jenama. Semakin setia pengguna terhadap suatu barang itu, permintaan semakin tak anjal. Jika pengguna setia terhadap penggunaan suatu barang, maka permintaan tersebut tak anjal. Kenapa kerana kuantiti diminta barang tersebut akan berkurang dengan sedikit aja, walaupun berlaku kenaikan harga yang besar. Kenapa ni? Kerana loyalty, kerana kesetiaan kepada jenama. Okey. Nombor 5, kepelbagaian kegunaan suatu barang. Ini lebih kepada input ataupun barang perantaraan. Semakin banyak kegunaan suatu barang, maka permintaan adalah semakin anjal. Jika suatu barang mempunyai banyak kegunaan, permintaan barang tersebut dikatakan anjal terhadap perubahan harga. Contohnya tepung. Okey pelajar, di sini jadual. Saya minta kamu isi jadual yang di sini. Okey, inilah jawapannya. Sekarang ini kita pergi kepada hubungan darjah keanjalan permintaan harga TR dengan jumlah perbelanjaan ataupun TE. Kita dapat lihat di sini bahawa nilai TR adalah sama dengan TE, ataupun kita kata jumlah hasil adalah sama juga dengan jumlah perbelanjaan. Macam mana kita dapat TR dengan TC ni? Dengan kita mendarabkan harga dengan kuantiti. Apa itu TR? TR adalah jumlah hasil ataupun hasil yang diperoleh oleh pengeluar apabila barangnya dibeli oleh pengguna. Manakala jumlah perbelanjaan TE pula ialah perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna apabila membayar barang yang dibeli dari pengeluar. Okey, jumlah hasil dan jumlah perbelanjaan diperolehi dengan mendarabkan harga barang tersebut dengan kuantiti. Okey pelajar, jumlah hasil ini akan sama dengan jumlah perbelanjaan. Okey, beginilah contohnya kalau kamu pergi ke kafe hari ni. Awak tanya dengan makcik dekat kafe tu, makcik, macam mana hasil jualan makcik hari ni? Makcik tu kata apa? Hari ni kurang berbelanja, pelajar kurang belanja, maka kuranglah jumlah hasil. Nampak berapa banyak yang pengguna belanja, itu juga merupakan jumlah hasil bagi pengeluar. Okey, so kita akan lihat kat sini bagaimana hubungan antara harga dengan TR dengan TE ni. Dia bergantung kepada darjah keanjalan. Kita akan lihat. Okey, baik. Kamu lihat pada rajah. Rajah ini menunjukkan hubungan keanjalan permintaan harga dengan jumlah hasil. Ada dua rajah dekat sini. Satu rajah yang di bahagian atas ni. Yang di bahagian atas ni. Okey, ni rajah yang pertama. Okey. So rajah yang di atas ni menunjukkan kelok permintaan di sini, nampak di sini. Dan di sepanjang kelok permintaan ini akan kita nampak di sini darjah keanjalan yang berbeza-beza. Okey, manakala yang di bawah ni inilah merupakan kelok jumlah hasil ataupun TR, total revenue.
bagaimana kita nak kaitkan hubungan antara keanjalan permintaan harga ini dengan jumlah hasil, elok di bawah ini. Okey, yang pertama kita lihat di antara jarak antara A dengan B, kita dah belajar dah. So A dengan B ni nilainya kita tahu dah, Okey, nilai di antara A dengan B ni keanjalannya adalah besar daripada 1 dan kecil daripada infinity. Ini bermakna okey, jarak antara A dengan B sepanjang titik-titik ni di antara A dengan B, permintaan adalah anjal. Okey, jadi untuk menerangkannya mudah saja. Jadi kita lihat macam ni, Right, kita tahu di sini permintaan adalah anjal. Okey. Jadi dalam permintaan yang anjal ini, bila berlakunya pengurangan dalam harga barang, harga barang apa? A ke P ni, harga barang jatuh ni, So, bila harga barang jatuh, apa kesan dia pada TR? Lihat kat bawah. Alright, bila harga barang jatuh dalam zon anjal ini, alright, dalam zon anjal, nampak ini zon anjal, ini zon anjal, ini zon anjal, Jadi ini zon anjal. Masuk sekarang ni, bila harga barang jatuh akan menyebabkan apa dia? Akan menyebabkan TR meningkat. Okey. Lihat semula. Ini dalam zon anjal. Nampak kat sini, So, kejatuhan harga barang akan menyebabkan TR atau jumlah hasil kita meningkat. Okey. Manakala di sebaliknya, dalam zon anjal tersebut, permintaan barang adalah anjal, sekiranya berlaku kenaikan dalam harga barang, apa kesan dia di sini? Okey, kesan pada TR, jumlah hasil akan berkurang. Okey, itu dalam zon anjal. Mana zon anjal tadi? Dia di antara jarak A dengan B, iaitu di antara 0 dengan Q1. Di sini 0 Q1. Okey, seterusnya pada titik B. Pada titik B ini kita tahu ini adalah anjal 1. Okey, pada anjal 1 ini kita turunkan ke bawah, kita lihat TR mencapai tahap maksimum. Okey, teruskan lagi. Okey, antara B dengan C, lihat B dengan C, ini zon apa ni? Ini adalah zon anjal. Minta maaf, zon tak anjal. Di mana nilai keanjalannya adalah besar daripada 0 dan kecil daripada 1. Okey. Jadi dalam zon tak anjal ini, okey, apabila berlakunya pengurangan dalam harga barang, bila berlakunya pengurangan dalam harga barang, apa jadi pada TR? Okey, tadi TR maksimum kan? Kita nampak kat sini TR akan turun. Akan menyebabkan TR berkurang. Okey, dan di sebaliknya, apabila berlakunya kenaikan dalam harga barang, harga barang naik dalam zon tak anjal ini, kita nampak TR juga akan meningkat. Begitu itu cara penghuraiannya lah. So ada 3 zon di situ. Yang pertama kita kata jarak A dengan B merupakan zon anjal. Okey, pada titik B ini adalah anjal 1. Di antara titik B dan C adalah tak anjal. Okey, jadi mudah saja belajar. Kita mudah saja ingat Okey, bila permintaan adalah anjal, nampak anjal, harga jatuh. Harga jatuh. Nampak kat bawah ni, TR kita akan meningkat. Okey, pegang di sini. Jangan gerak, kena awak punya tangan ke mana-mana. Alright. Jadi bila harga naik, di sini tadi kan, apa akan berlaku kepada jumlah hasil? Jumlah hasil akan turun. Itu saja kita perlu ingat. Okey, seterusnya pada anjal 1, kita tengok di semula ke bawah. Okey, TR telah mencapai tahap yang maksimum. Dalam zon tak anjal ini kita nampak tadi kita last kat titik kat sini kita pegang tadi kan. Bila harga turun, apa berlaku tadi? Kita kata TR kita, jumlah hasil kita akan berkurang. Dan dalam zon tak anjal ini, bila
berlakunya kenaikan harga, maka TR juga akan meningkat. Okey. Jadi ini adalah dia punya huraiannya, kamu boleh baca sendiri. Ya. Okey. Dan di sini saya minta kamu isikan jadual inilah. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada keajaran permintaan silang. Kita pergi dulu kepada definisi. Apa itu keajaran permintaan silang? Mengukur darjah tindak balas perubahan permintaan bagi suatu barang akibat daripada perubahan harga barang lain. Okey, jadi kita lihat dekat sini definisi dia punya rumusnya. Ya, kita boleh gunakan dua rumus, sama ada rumus peratus perubahan barang X, ya, kita bahagi dengan peratus perubahan harga barang Y, ya, ataupun kita boleh pergi kepada perubahan kuantiti barang X, kita bahagikan dengan perubahan harga barang Y kalikan dengan P harga Y asal, dan kita bahagikan dengan kuantiti X yang asal. Okey pelajar, ini adalah rumus secara umum. Ya, bila mana kamu lihat ataupun kamu menghitung berdasarkan kepada soalan, kamu perlu masukkan, ya, di sini tukarlah, janganlah atas perubahan X lagi, lihat kepada jenis barang ataupun harga barang yang diberi dalam soalan. Okey, ini contoh soalan, ya, hitung keanjalan permintaan silang bila harga barang Y naik. So kita nampak dekat sini ada dua barang kan, satu barang Y, satu lagi barang X, betul? Ada dua barang lah, ya. Jadi kita minta pada pelajar carikan jawapan, ya. Dalam jawapan tadi kita ada tiga kan. Pertama mesti ada rumus, kemudian mesti ada jalan kerja, dan mesti ada apa tadi? Kita mesti ada jawapan. Ya, bila ada jawapan nanti kita mesti maknakan dia, kita kena tafsirkan dia, dan kita akan tentukan hubungan berdasarkan kepada nilai yang telah kita dapat. Okey, cuba buat. Okey, ni jawapan dia. Ya, jawapan dia. Saya percaya kamu dah buat, kamu dah cuba, ya. So jawapan di situ kita akan dapat, kita dapat 0.5, negatif 0.5. Ya, kita ulang semula. Apa berlaku ni? Harga barang Y naik RM10 kepada RM15. Ya. Right. So sekarang ni kita nampak dekat situ, ya. Ya. Right. So sekarang ni jawapan 0.5 ni. Negatif ni. Apa maksud dia? Ya. Maksud dia kenaikan harga barang Y 1% menyebabkan kejatuhan permintaan barang X sebanyak 0.5%. Kita ulang semula, ya. Harga barang Y ini naik. Ini pemboleh ubahnya. Pemboleh ubah dia akan berubah sebanyak 1%. Ya. Okey, kenaikan harga barang Y ini sebanyak 1% akan menyebabkan apa dia? Permintaan bagi barang X berkurang, ya, sebanyak, ya, nampak ya, sebanyak berapa peratus tadi? Tengok jawapan kita 0.5%. Okey, sudah dapat kat sini, ya. Ulang semula. Kenaikan harga barang Y 1% menyebabkan kejatuhan permintaan barang X sebanyak 0.5%. Okey, jadi tadi awal-awal sudah terangkan dah, ya, kenapa kita perlu hitung, ya, kita perlu hitung nilai EXY. Kalau dapat negatif kat sini, ya, negatif ini akan memberi makna kepada hubungan antara kedua barang tersebut, ya. So kita pergi balik, kita lihat balik, ya, mana tadi kita lihat balik daripada yang kita belajar asal tadi, ya, kita buka. Oh, di sini, ya, nampak, ya. Oh, bila nilai EXY kita adalah negatif, ya, maka hubungan antara kedua barang tersebut adalah merupakan barang penggenap.
Ada dekat sini dah. Ya. Jadi kita masukkan dekat sini. Kita masukkan di sini. Mana dia? Nampak? Ya. Hubungan antara barang X dan juga barang Y ialah barang penggenap. Kenapa dia penggenap? Kerana nilai EXY tadi adalah negatif. Ya, kita nampak dengan jelas hubungan dia negatif. Ya, kita nampak situ harga barang Y meningkat, betul? Harga barang Y meningkat. Ya, bila harga barang Y meningkat, permintaan barang X turun. Harga naik, permintaan barang X turun. Ya, berhubung secara negatif. Ya, nampak kat sini. Ya, so hubungan antara barang X dan barang Y ialah barang penggenap kerana nilai EXY negatif. Okay, alright. Jadi saya ulang semula tadi, bila kita dapat di sini ya negatif, ya, alright, dia punya simbol ini kita tanggalkan dia semasa kita menghuraikan ya tafsiran. Ya, kita memberi makna kepada 0.5 ini. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh 7. Kamu diberikan satu jadual tanpa soalan. Jadi bila dapat macam ni, kamu kena pandai menganalisa lah. Kuantitinya nak ambil mana satu, harganya nak ambil mana satu. Jadi yang mudahnya kita tengok harga dulu. Okey, antara Milo dengan Ovaltine ni, Milo tidak mengalami perubahan harga kan. Okey, harga tetap ya RM26, pada tahun 2021 pun RM26. Okey, manakala Ovaltine ni ya dia mengalami perubahan dalam harga. Kita dapati harga Ovaltine turun 18 ke RM16. Jadi kalau kita lihat kat sini, harga kita akan ambil pada Ovaltine. Bila kita dah ambil harga pada Ovaltine, okey, kuantiti kita ambil pula pada Milo. Itu cara dia. Dia untuk kamu menganalisa jadual ini sekiranya tak diberi pun soalan. Okey, cuba buat. Alright, ni jawapannya. Ni jawapannya. Jadi kita nampak jawapan dekat situ. Kita dapat 2.25. Saya harap jawapan saya sama dengan pelajar. Okey, kita tafsirkan jawapan kita. Kejatuhan harga Ovaltine 1% menyebabkan kejatuhan kuantiti permintaan Milo sebanyak 2.25%. Okey, jadi dah kita tafsirkan maksud ya ataupun maksud nilai keanjalan permintaan silang ini. Kemudian kita kena tentukan hubungannya. Okey, disebabkan ya nilai ini adalah positif, jadi mudah saja untuk kita uraikan hubungannya. Hubungan Ovaltine dan Milo ialah barang pengganti kerana nilai keanjalan permintaan silang positif. Okey, contoh yang ke-8. Okey, saya minta contoh yang ke-8 ini kamu buat sendiri, kamu cuba buat. Cuba buat. Okey, kamu boleh berbincang dengan kawan, dengan rakan kamu. Okey, walaupun jawapan telah saya beri, tapi sebagai pelajar yang ingin berjaya, kamu perlu mencuba terlebih dahulu. Okey, ini jawapannya. Okey, ini pergi jawapan contoh jawapan 81. Okey, ini jawapan bagi 82 dan ini bagi jawapan contoh 83. Okey, so di sini adalah jadual rumusan. Ya, sama je seperti yang di depan tadi, tapi kita rumuskan semula. Ya. Jadi menentukan hubungan antara barang berdasarkan nilai keanjalan permintaan silang. Hubungan antara dua barang dapat diketahui berdasarkan nilai keanjalan permintaan silang yang diperoleh. Okey, saya tegaskan lagi bahawa sekiranya nilai keanjalan yang kita perolehi adalah negatif, maka hubungan antara kedua barang tersebut ya adalah barang apa? Barang penggenap. Sekiranya nilai keanjalan permintaan silang adalah positif, maka hubungan antara kedua barang tersebut ya adalah barang apa? Pengganti. Dan sekiranya nilai keanjalan yang kita perolehi adalah sifar, maka kedua-dua barang tersebut tidak mempunyai hubungan
atau keduanya merupakan barang yang tidak berkait. Okey pelajar, kita masuk kepada keanjalan permintaan pendapatan. Kita pergi kepada definisi, mengukur darjah tindak balas perubahan permintaan suatu barang akibat daripada perubahan pendapatan pengguna. Okey, ini rumus ya. Jadi kamu boleh guna mana-mana rumus sesuaikan dengan maklumat yang ada dalam soalan yang diberi. Okey, ini adalah contoh untuk kamu menghitung apa yang berlaku dekat situ. Pendapatan kita naik daripada 1,000 kepada 2,000 ringgit di situ. Okey, kita nampak di situ apa tindakan pengguna terhadap permintaan barang A. Pengguna menambah permintaan barang A daripada 36 unit kepada 50 unit. Jadi, kita cari jawapan. Seterusnya kita tafsirkan jawapan tersebut dan kita tentukan jenis barang berdasarkan kepada jawapan yang kamu peroleh. Okey, di sini jawapannya telah saya sediakan. Okey, kita dapat jawapan dia 0.39 dekat situ. 0.39. Jadi kita kena tafsirkan 0.39 tersebut. Apa maksud dia? Okey, kenaikan pendapatan sebanyak 1%. Menyebabkan apa? Menyebabkan kenaikan atau pertambahan permintaan barang A sebanyak 0.39%. Okey, kita kena tafsirkan tu. Okey, jangan tinggalkan nilai tanpa tafsiran. Okey, setelah kita tafsirkan, kita buat apa? Kita dah tahu dah tujuan kita menghitung keanjalan permintaan pendapatan ni untuk menentukan jenis barang. Betul? Jadi, kamu refer balik, tengok balik pada jadual mula-mula yang kita tengok, yang kita belajar tu. Okey? Alright, disebabkan 0.39 ini nilainya adalah macam mana tu? Besar daripada 0 tetapi kecil daripada 1. Betul? Nilainya positif dan nilai tersebut besar daripada 0, kecil daripada 1. Jadi, apa jenis barang tersebut? Okey, barang A merupakan barang normal. Kenapa barang normal? Kerana nilai keanjalan pendapatan positif dan nilainya besar daripada 0, kecil daripada 1. Okey, itu jenis barang A. Jadi, apa sahaja pun yang kita belajar ni, semuanya kita refer semula kepada jadual asal yang telah saya tunjukkan kepada kamu. Okey, ini contoh 10. Kamu boleh cari, buat sendiri, cuba. Okey, apa jadi kat situ? Pendapatan meningkat. Pendapatan kita berkurang RM20,000 kepada RM15,000 akibat daripada penurunan pendapatan tersebut. Memberi kesan kepada permintaan barang A, barang B dan barang C. Kita nampak barang A jatuh berkurang 200 kepada 100. Manakala barang B permintaannya tidak berubah. Dan barang C berlaku kenaikan atau pertambahan dalam permintaan dari 10 asalnya kepada 20. Jadi saya minta awak hitung dan tentukan hitung keanjalan permintaan pendapatan bagi setiap barang dan daripada nilai yang kamu peroleh tersebut tentukan jenis setiap barang tersebut. Okey, baik. Cuba buat. Jawapannya cuba buat. Okey, ini jawapannya. Kita mencari nilai keanjalan permintaan pendapatan.
seperti mana telah saya terangkan awal dulu ya. Apa dia? Ya, untuk menentukan jenis barang. Okey, ada 4 jenis barang di situ. Yang pertamanya barang mewah, barang normal. Barang mewah dan barang normal ni kita akan dapati nilai keanjalan permintaan pendapatannya positif. Cuma yang bezakan kalau barang normal ini nilainya kurang daripada 1. Okey, dan sekiranya nilai keanjalan permintaan pendapatannya besar daripada 1, ia merupakan barang mewah. Okey, sekiranya nilai keanjalan permintaan pendapatan kita dapat negatif ataupun kurang daripada kosong, ya, jadi barang tersebut adalah barang bawahan. Dan akhir sekali, sekiranya nilai keanjalan permintaan pendapatan adalah sifar, maka barang tersebut merupakan barang mesti. So, tujuan kita menghitung keanjalan permintaan pendapatan ini adalah untuk menentukan jenis barang. Okey, habis sudah kita belajar tentang keanjalan permintaan. Sekarang ni kita pergi kepada subbab yang kedua, iaitu keanjalan penawaran. Okey, apa dia? Mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti ditawar bagi suatu barang akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri dengan andaian ceteris paribus. Okey, ini merupakan rumus keanjalan penawaran. Kalau kamu lihat dekat sini, rumusnya sama sahaja dengan keanjalan permintaan. Okey, cuma di sini ini adalah peratus perubahan kuantiti ditawar lah, ya. Okey, dibahagi dengan peratus perubahan harga barang ataupun perubahan dalam kuantiti ditawar. Kita bahagikan dengan perubahan harga, kita darabkan dengan harga asal, kita bahagikan dengan kuantiti ditawar asal. Jadi seulang semula, ya, kamu boleh menggunakan mana-mana satu rumus, kamu sesuaikan dengan maklumat yang ada dalam soalan. Okey, ini contoh, mudah saja hitungnya. Okey, cari nilai keanjalan penawaran bila harga barang X naik dari RM5 kepada RM10. 5 naik 10. Okey, kita nampak jelas kat sini 5 naik 10. Ya, ini merupakan pemboleh ubah ni. Maka confirm dia akan naik sebanyak 1% kat sini. So, kesannya kuantiti ditawar naik sebanyak daripada 40 kepada 60%. Okey, cuba buat. Okey, semua dah dapat? Okey. So, ini jawapan dia. Ya, dapat dekat situ. Jawapan ni adalah positif 0.5. Ya, 0.5. Jadi bila kita dapat jawapan 0.5 tersebut, kita kena tafsirkan, kita kena memberi makna kepada nilai tersebut. Apa maksud dia tadi? Ya, kenaikan harga barang X sebanyak 1% menyebabkan kenaikan kuantiti ditawar barang X sebanyak 0.5%. Okey, jadi 0.5 lihat awak refer balik pada rajah yang jadual yang kita belajar awal tu. Ya, 0.5 jatuh di mana darjah keanjalannya? Ya, ia jatuh dalam darjah, ya, keanjalan penawaran yang tanjal. Betul? Ya, alright. Jadi kita tahu dah tujuan kita menghitung keanjalan penawaran ni, tujuannya untuk menentukan darjah keanjalan. Nampak bawah tu? Ya. Jadi kita katakan bahawa
ya, penawaran adalah tak anjal kerana nilai keanjalan penawaran adalah kurang daripada 1. Okey, jadi apa maksud dia? Kamu kena faham tu. Maksudnya apa dia? Ya, maksud kat sini ya, apabila ya harga barang X naik, ya, right, daripada RM5 kepada RM10, ya, penawarannya adalah apa? Penawarannya adalah tidak anjal. Ya, penawarannya tidak anjal. Okey, alright. Jadi, okey, itu adalah soalan nombor 11. Kita pergi kepada 12. Kamu hitung sendiri ya, harga turun daripada RM5 kepada RM10. Sila buat, cuba buat. Okey, ini jawapannya ya, cuba buat. Ini jawapan dia. Seperti yang sebelumnya, sila lengkapkan. Alright. 5 kan, iaitu pertama rumus, jalan kerja, jawapan, makna dan juga darjah keanjalan. Okey, baik. Kita pergi kepada darjah keanjalan penawaran harga. Ada 5. Ya, seperti mana juga dengan darjah keanjalan permintaan harga, kita ada 5 juga. Ya, lebih kurang sama. Ya. Okey, yang pertama kita lihat anjal. Apa maksud anjal kat situ? Ya, alright. Pertama, okey, peratus perubahan kuantiti besar daripada peratus perubahan harga. Nampak kat sini? Ya, harga berubah, ya, ataupun harga berlaku peningkatan sebanyak 1% kat sini. Betul? Alright. Okey. Tapi nampak kat sini pengeluar akan respon. Ya, pengeluar akan respon. Betul? Pengeluar akan meningkatkan kuantiti yang ditawar. Tapi banyak mana dia akan meningkat? Oh, 2%. Nampak 2% kat sini. Ya, maksud dekat sini pengeluar ini sangat respon kepada perubahan dalam harga barang. Harga barang hanya naik 1%, tetapi pengeluar menambahkan penawaran atau pengeluaran barangnya sebanyak 2%. Jadi di sini kita nampak ciri-cirinya. Pertama, perubahan dalam kuantiti ditawar besar daripada perubahan dalam harga barang. Nilai keanjalan penawaran adalah besar daripada 1 dan kecil daripada infinity. Keluk penawaran ya, landai. Teruskan lagi anjal, ya, ataupun tak anjal kat situ. Apa maksud tak anjal? Ya, pengeluar ini dia memberi respon, ya, tetapi responnya agak sedikit. Okey, alright. Jadi kita nampak dekat situ, ya. Okey, apa ciri yang pertama? Okey, berlakunya kenaikan harga barang ni. Harga barang naik sebanyak 1%. Okey, apa tindakan pengeluar? Pengeluar menambahkan kuantiti diminta. Kuantiti yang ditawar. Nah, okey, walau bagaimanapun penambahan tersebut kadarnya adalah sedikit berbanding dalam kenaikan dalam harga. Ya, so kita nampak kat situ pengeluar respon atau tak respon. Ya, pengeluar tetap bertindak balas. Harga barang naik, pengeluar akan bertindak balas. Confirm dia naikkan juga dia punya kuantiti tawar. Ya, tetapi kalau kita nampak dekat situ, ya, pengeluar bertindak balas dengan kadar yang kurang. Ya, maksudnya dia kurang bertindak balas. Ya, harga naik 1%. Ya, pengeluar menambahkan barang, ya, dia menambahkan penawaran barangnya, tetapi hanyalah ya berlaku penambahan barang sebanyak 0.5%. Okey, lihat ciri-ciri dia. Pertama, kita nampak ya perubahan kuantiti ditawar kurang daripada perubahan harga, ya, peratus perubahan harga. Yang kedua, ya, nilai keanjalan penawaran kita besar daripada 0 dan kecil daripada 1, dan kedua penawaran adalah curang.
Okay, teruskan kat jalan 1. Nampak di situ. Alright, so apa ciri-cirinya? Pertama, peratus perubahan dalam kuantiti ditawar sama dengan peratus perubahan dalam peratus perubahan harga, nilai ES dan kelok penawaran bermula daripada titik origin. Selagi mana kelok penawaran adalah terbitnya daripada titik origin, kita katakan bahawa penawaran adalah anjal 1. Kamu lihat dekat sini berlaku pengurangan harga sebanyak 1%. Betul? Pengeluar turut mengurangkan kuantiti yang ditawar. Berapa? Sama. Sama kadarannya, iaitu sebanyak 1%. Okey, anjal sempurna. Apa maksud anjal sempurna? Pertama, nilai ES ataupun nilai keanjalan penawar adalah infinity. Okey, peratus perubahan harga barang tersebut adalah sifar dan kuantiti ditawar infinity, tidak terhingga. Pada suatu tingkat harga yang tetap, pengeluar akan menjual barang yang ada di pasaran. Satu penurunan harga barang tersebut menyebabkan tidak ada barang tersebut ditawarkan oleh pengeluar. Apa maksud dia? Kalau sekiranya di sini harga barang jatuh, maka pengeluar tidak akan menawarkan barangnya, ataupun kuantiti tawar akan sifar. Manakala sekiranya kalau berlakunya kenaikan dalam harga barang, dikatakan penawaran akan meningkat secara infinity. So kalau penawaran lurus mendatar selari dengan paksi kuantiti. Okey, tak anjal sempurna, ES adalah kosong. Nampak kat situ peratus perubahan kuantiti ditawar adalah sifar. Dia tetap ni walaupun berlaku perubahan dalam harga barang. Pada sini harga barang meningkat, tetapi tiada berlaku sebarang pun perubahan dalam kuantiti ditawar. Kita katakan bahawa perubahan harga tidak menyebabkan perubahan dalam kuantiti ditawar. So kalau penawaran lurus menegak selari dengan paksi harga. Okey, kita pergi kepada penentu keanjalan penawaran. Okey, ada banyak penentu keanjalan penawaran ni. Okey, yang pertama, faktor masa penyesuaian input. Apa maksud faktor masa penyesuaian input dekat sini? Okey, tempoh masa yang diperlukan untuk menyesuaikan, untuk mengubah, untuk menambah input dalam proses pengeluaran. Okey, jadi masa penyesuaian input ini merupakan faktor utama dalam menentukan keanjalan penawaran sesuatu barang. Okey, biasanya semakin lama jangka masa pengeluaran, penawaran sesuatu barang akan lebih anjal berbanding dengan masa yang singkat. Okey, apa maksud ini? Maksudnya adalah satu tempoh masa di mana pengeluar dapat menyesuaikan input yang ada bagi menambahkan pengeluarannya. Okey, yang pertama jangka masa singkat. Kita nampak kat situ, dalam jangka masa singkat penawaran adalah tak anjal sempurna. Nampak kat sini dia tak anjal sempurna. Okey, sebarang perubahan harga tidak akan beri kesan terhadap perubahan kuantiti tawar. Harga naik ni P0 ke P1. Walaupun harga naik P0 ke P1, nampak kat sini kuantiti ditawar tidak berubah, kekal pada Q0. Kenapa sepatutnya pengeluar kalau gerakan ni rasional, dia kena tambah lah ni. Dia mengikut hukum penawaran, tetapi pengeluar tak mampu untuk menambahkan penawarannya dalam jangka masa yang singkat. Apa sebabnya? Kerana dalam jangka masa yang singkat ini, pengeluar tidak sempat menambahkan kuantiti input berubah dan input tetap untuk menambahkan pengeluaran. Okey, so teruskan jangka masa pendek. Okey, dalam jangka masa pendek, penawaran adalah tak anjal. Kita nampak kelok ni dia agak curam.
Okey, dia agak curam. Okey, apa maksud dia? Okey, harga barang naik, betul? Dia okey, harga barang naik. Nampak? Okey, pengeluar mula respon. Okey, alright, pengeluar dia menambahkan kuantiti ditawar, tapi kalau nampak dekat sini kadarannya adalah lebih kecil berbanding dengan kenaikan dalam harga barang. Dalam kata lain, pengeluar tidak dapat menambahkan barang dalam jumlah yang banyak. Ya, sekiranya berlaku peningkatan dalam harga barang dalam jangka masa pendek. Kenapa berlaku ni? Kerana kenaikan harga dalam jangka masa pendek ni, pengeluar hanya dapat menambahkan pengeluaran dengan menambahkan kuantiti input berubah sahaja dan bukannya input tetap. Kita teruskan dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa panjang, penawaran adalah anjal. Okey, nampak dekat situ anjal ni. Ya. Okey, harga naik P0 ke P1 ni. Nampak harga naik. Apa tindakan firma? Firma menambahkan pengeluaran dengan kadar ataupun dalam keadaan cukup besar dekat sini. Ya, pengeluar sangat bertindak balas, menambah dalam jumlah ataupun kadar yang besar berbanding dalam kenaikan dalam harga barang. Okey, kenapa yang firma mampu untuk menambah dalam kadar yang besar ini, kuantiti tawar ni? Kerana firma mempunyai masa yang cukup untuk melakukan penyesuaian input. Firma boleh menambah input tetap dan juga input berubahnya dalam jangka masa panjang. Okey, itu sebabnya dalam jangka masa panjang firma dapat menambah keluarannya dalam kadar yang besar apabila berlakunya kenaikan dalam harga sesuatu barang. Okey, yang keduanya, tempoh masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu keluaran. Kita nampak kat sini, semakin panjang tempoh masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu barang, maka semakin tidak anjal penawaran barang tersebut. Saya bagi contoh kat sini, pengeluaran buah kelapa sawit atau kita kata produk pertanian tidak dapat ditambah dengan segera walaupun harganya meningkat. Kerana apa? Kerana masa diperlukan untuk menunggu buah tersebut masak ataupun dituai. Okey, manakala di sebaliknya semakin pendek jangka masa yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang, maka semakin anjal penawaran barang tersebut. Contoh saya berikan, pengeluaran barang elektronik ataupun produk perkilangan dapat ditambah dengan banyak dalam jangka masa yang pendek saja. Kerana apa? Pengeluarannya boleh ditambah dengan segera dan menggunakan teknologi, mesin, tambah masa pekerja dan sebagainya. Okey, itu tempoh masa bagi menghasilkan suatu keluaran. Okey, penambahan kos pengeluaran dikatakan apabila tambahan kos adalah besar atau banyak untuk menghasilkan sesuatu barang, maka penawaran barang tersebut cenderung tidak anjal dan sebaliknya lah. Maksud dia sekiranya tambahan penawaran sesuatu barang hanya memerlukan tambahan kos pengeluaran yang kecil ataupun kurang, penawaran barang tersebut adalah anjal. Okey, seterusnya mobility faktor ataupun mobility faktor input ataupun faktor pengeluaran. Mobility input yang tinggi dapat meningkatkan daya pengeluaran, maka penawaran barang menjadi lebih anjal dan sebaliknya. Sekiranya faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran mudah dipindahkan dari satu firma ke firma yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari satu keluaran ke keluaran yang lain, maka penawaran sesuatu barang akan menjadi lebih anjal. Okey, faktor penggantian faktor Faktor yang kelima, penggantian faktor. Okey, jika faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang mempunyai banyak faktor pengganti, maka penawaran adalah lebih anjal. Okey, jika penghasilan suatu barang menggunakan faktor pengeluaran yang tidak ada atau kurang barang pengganti, maka penawaran barang tersebut adalah
tidak anjal. Seterusnya, bilangan firma dalam industri. Semakin banyak firma dalam industri, semakin banyak tambahan keluaran industri tersebut dapat dikeluarkan. Apabila berlaku kenaikan harga, maka penawaran adalah anjal. Begitulah di sebaliknya. Okey, di sini kesimpulan apa yang kita belajar tadi, pelajar perlu isikan jadual ini ya. Okey, ini adalah kesimpulan ya, faktor penentu keanjalan penawaran. Okey. Alright. Jadi itu sahaja yang kita belajar dalam bab ini. Bab 3 iaitu keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Jadi saya ulang semula, ada berapa jenis keanjalan yang kita belajar, iaitu pertama keanjalan permintaan dan yang kedua keanjalan penawaran. Di dalam keanjalan permintaan, okay, ada berapa jenis? Ada 3, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan keanjalan permintaan pendapatan. Kita lihat balik di sini ya, kita tengok semula kat sini ya. Saya tunjukkan pada kamu semula ya. Jadi apa tujuan untuk kita menghitung keanjalan permintaan harga tadi? Untuk menentukan darjah keanjalan. Apa tujuan untuk kita mencari nilai keanjalan permintaan silang? Untuk menentukan hubungan antara dua barang. Okey, apa tujuan untuk kita menghitung ya keanjalan permintaan pendapatan? Untuk menentukan jenis barang. Dan akhirnya, apa tujuan untuk kita menghitung? Kita menentukan ya nilai bagi ES ataupun keanjalan penawaran, semata-mata untuk kita menentukan darjah keanjalan penawaran sesuatu barang. Okey, itu sahaja setakat ini. Ya, saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Saya doakan supaya apa yang kita belajar ini sedikit sebanyak dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekian, terima kasih.